Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah dalam masa lebih kurang dalam setengah jam ini kita cuba untuk menyelesaikan isu berkaitan dengan selawat ini. Bila kita sebut selawat, dia berasal daripada perkataan solah. Sama dengan solat kita ni. Yang kita duduk solat ni, solat maghrib tadi, asal daripada perkataan solah. Okey, kata nama terbitannya menjadi solat. Dan asal daripada perkataan selawat ini pun daripada akar kata yang sama, juga solah. Jadi kalau solat kita bermaksud doa, bermaksud seruan kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selawat itu sendiri dari sudut bahasanya ialah doa dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dari sudut bahasa. Dan bila dibincangkan tentang istilah, bila kita sebut selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia membawa maksud kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dilimpahkan rahmat, kemuliaan, keagungan, kebesaran kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah kerana mengurniakan kita seorang nabi yang terhebat yang pernah wujud di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi bila sebut selawat, kita minta kepada Allah, kita minta kepada Allah agar dikurniakan rahmatnya, kasih sayang Allah, agar dikurniakan kehebatannya, kemuliaannya, kebesarannya kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai ucapan terima kasih kita kerana dikurniakan, kerana dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi definisinya. Senang ceritanya, bila kita sebut selawat ini ialah ucapan kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah selawat. Okey, itu dari segi definisinya. Apa hukum selawat? Para ulama berselisih pandangan. Tetapi walaupun berselisih pandangan, dalilnya satu. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bila sebut setiap hari Jumaat, itu bukan kata-kata karangan para ulama, itu bukan karangan daripada Bilal yang menyebut, tetapi itu surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, sentiasa berselawat kepada nabi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan yusalluna menggunakan kata kerja mudhari' yang bermaksud sekarang dan akan datang. Mana Allah dan para malaikat ini sentiasa berselawat kepada nabinya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, selawatkanlah kamu kepada baginda dan ucapkanlah salam kepada baginda. Jadi arahan daripada Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima, ucapkanlah selawat kepada baginda dan ucapkanlah salam kepada baginda. Jadi arahan Allah ini menyebabkan para ulama berbincang dan memberi pandangan, dan antara pandangan para ulama ialah hukum berselawat ini ialah fardu. Maknanya wajib kepada setiap orang yang beriman ini kena berselawat. Itu yang pertama. Ini diberikan oleh Al-Hafiz As-Sakhawi. Kemudian hukum yang kedua, wajib sekali seumur hidup, dan selepas itu dia menjadi fardu kifayah. Sunat muakkad. Maknanya bila seorang tu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekurang-kurangnya sekali dalam hidupnya pernah ucapkan selawat. Yang paling ringkas, contoh Allahumma salli ala Muhammad. Bila dah ucapkannya tu, ucapan yang kedua, ketiga dan seterusnya itu dia menjadi sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat digalakkan. Itu pendapat yang kedua. Ini antaranya diberikan oleh Imam Al-Qurtubi. Dan bagi kita mazhab Syafi'i ini dan juga mazhab Maliki mengatakan hukum selawat ini wajib dalam solat. Sebab salah satu daripada rukun solat kita tu dalam tahiyat akhir, duduk itu rukun, kemudian baca at-tahiyat itu rukun, dan salah satu lagi rukun ialah selawat kepada Nabi. Jadi bila kita at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tertinggal Allahumma salli ala Muhammad, maknanya tak sempurnalah solat kita kerana satu daripada rukun solat kita tinggalkan. Jadi Imam Syafi'i kata dalam solat hukumnya wajib, tetapi di luar solat dia menjadi sunat muakkad. Okey, jadi kalau kita macam Allahumma salli ala Muhammad ini, macam imam tadi lepas dah selesai semua, sebelum kita bersurah itu Allahumma salli ala Muhammad, itu menjadi hukumnya sunat muakkad di dalam mazhab kita. Okey. Dan kalau kita tengok ayat surah Al-Ahzab tadi, ini antara ibadat yang pelik. Selawat ini ibadat yang pelik. Satu-satunya amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita buat, dalam masa yang sama Allah juga buat amalan itu. Kalau kita cek amalan-amalan lain, Allah hanya perintahkan, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan kita ini, dia hanya perintahkan kita sebagai hamba laksanakan tugas kita. Aqimus salah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, keluarkanlah zakat. Allah suruh kita dirikan salat, Allah suruh kita keluarkan zakat, Allah tak perlu salat. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah. Kita yang kena sempurnakan. Allah buat apa? Allah buat haji. Dia yang mensyariatkan haji, Allah tak perlu buat haji. Dan segala-gala perbuatan yang lain, arahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, kecuali selawat. Selawat ini Allah kata sesungguhnya aku dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Jadi satu perbuatan yang Allah buat dan dia minta kita sebagai umat buat juga amalan itu. Satu-satunya iaitu selawat. Jadi nak ceritanya besarnya amalan ini sehingga Allah sendiri melaksanakannya. Seterusnya kita nak pergi, apa kelebihan selawat ini? Yang kita duduk selawat ini, yang kita kata salah satu cara untuk kita timbulkan kasih cinta, nak tunjukkan kasih sayang kita kepada Rasulullah, kita kena selawat. Itu salah satunya kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha Pemurah. Kita berselawat nak tunjukkan kasih kita kepada Rasulullah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di sebalik ibadat selawat ini banyak pula kelebihan kepada kita. Kita bagi satu je. Kita nak tunjukkan cinta kasih kita kepada baginda, kita berselawat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala balas balik kepada kita fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan yang tak terkira banyaknya. Ada seorang ulama, ini pun mungkin kita pernah dengar namanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau belajar ilmu tasawuf akan kenal lah dengan dia ni. Orang sufi akan kenal dengan dia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia karang satu kitab namanya As-Safinah Al-Qadariyah. Dalam kitab tu dia senaraikan 42 kelebihan orang yang berselawat. Kita selawat nak tunjuk cinta kita, kasih kita kepada Rasul. Tetapi Allah balas balik. Kalau mengikut Abdul Qadir Jailani ini 42 Allah balas balik. Kita bagi satu, Allah bagi 42 kepada kita. Dan apa antara kelebihan-kelebihan selawat ini? Yang pertama, ganjaran besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini selalu kita dengar, terutamanya pada hari Jumaat. Man salla alayya salatan, man salla alayya wahidah, sallallahu alaihi biha asyara. Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Di dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Muslim, man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Kita berselawat seperti mana yang disebutkan dalam definisi tadi, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan rahmat, kehebatan, kebesaran, kemuliaan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucap sekali je, tetapi Allah balas balik dengan 10 kali selawat kepada kita. Bila Allah berselawat kepada makhluknya, itu pertandanya Allah beri rahmat kepada orang itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Subhanahu Wa Taala berselawat kepada Nabi ini dalam erti kata Allah beri rahmatnya kepada Nabi. Allah beri keredaannya kepada Nabi. Bila malaikat berselawat kepada Nabi, maksudnya malaikat memohon keampunan untuk Nabi. Dan bila kita selawat kepada Nabi, kita memuji Nabi, kita mohon kepada Allah agar diberikan kemuliaan kepada Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala balas balik
10 kali selawat memberikan rahmatnya kepada kita. Dan kalau kita ingat, kita pernah belajar di masjid lama dahulu, macam mana kita nak menjemput rahmat Allah. Salah satunya ialah dengan kita memuji kekasih Allah, dengan kita banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelebihan yang pertama, Allah beri ganjaran yang berlipat kali ganda. Satu selawat Allah gandakan 10. Kenapa 10? Semua dalam Islam ini, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Apa-apa kebaikan yang kita buat dalam Islam ini, untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kebaikan minimum Allah akan gandakan 10. Jadi kalau sekali dapat 10. Bayangkan kalau 10 kali sehari kita berselawat, jadi 100. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW sebut kepada kita, man salli alayya hina yusbihu 10 wa hina yumsi 10 adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Sesiapa yang berselawat kepadaku 10 kali di pagi hari, 10 kali di petang hari, adrakathu syafaati, orang ini akan layak untuk mendapat syafaatku yaumal qiyamah. Rawahu Tabarani. Jadi sekurang-kurangnya kita dalam hidup ini cubalah disiplinkan diri 10 kali pada waktu pagi, 10 kali pada waktu petang. Dan apa lafaz selawatnya, insya-Allah lepas ni kita akan pergi ke situ. Itu yang pertama, ganjaran besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man salla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbi sallallahu alaihi biha 10 salawat wa rafa'ahu biha 10 darajat wa kataba lahu biha 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyiat. Rawahu An-Nasa'i. Sesiapa yang berselawat kepadaku di kalangan umatku, selawat mukhlisan min qalbih, selawat yang tulus ikhlas daripada hatinya, sallallahu alaihi biha 10 salawat, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah akan berikan rahmat kepadanya 10 rahmat. Wa rafa'ahu biha 10 darajat, Allah angkat 10 darjatnya. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, di antara satu darjat itu tinggi mana? Seumpama langit dengan bumi. Wa kataba lahu 10 hasanat, Allah tuliskan untuknya 10 kebaikan. Wa maha anhu 10 sayyiat, dan Allah hapuskan, padamkan daripadanya 10 dosa kejahatan. Jadi satu je yang kita buat, tetapi pelbagai ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, antaranya Allah hapuskan as-sayyiat kita, kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan kita. Jadi itu antara kelebihan selawat. Tak sangka pula kita selawat tak ada niat pun nak minta ampun apa-apa, kita selawat hanya nak memuji Rasulullah, sebagai nak tunjuk cinta kasih kita kepada Rasulullah. Tetapi kerana kita memuji kekasih Allah, Allah balas balik dengan kita, diberi 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejahatan, diangkat 10 darjatnya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu cara untuk kita mendapat bantuan, pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pada mahsyar nanti, salah satu caranya ialah dengan banyak berselawat kepada baginda. Jadi kita mungkin tertanya-tanya, dalam ramai-ramai umat manusia, dalam ramai-ramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pada mahsyar nanti, macam mana Rasulullah boleh kenal kita? Macam mana Rasulullah boleh kenal, kemudian Rasulullah nak bantu kita? Salah satu caranya ialah dengan banyak berselawat kepada baginda. Kerana selawat ini Allah sebut, bila kita berselawat kepada baginda, bila kita ucapkan salam kepada baginda, Allah akan kembalikan ruh kepada baginda dan baginda akan jawab balik salam kita. Macam orang bagi assalamualaikum, kita pun tengok waalaikumsalam, tengok muka dia. Jadi kalau kita selalu berselawat kepada Rasulullah ini, Allah kembalikan ruh kepada baginda dan baginda jawab salam kita itu walaupun di mana kita berada. Jadi salah satu cara untuk kita ini dikenali oleh Rasulullah SAW ialah melalui selawat yang kita ucapkan. Dan macam mana Rasulullah nak kenal di kalangan banyak-banyak manusia ini daripada mahsyar? Dalam cerita yang lain, dalam hadis yang lain, Rasulullah sebut melalui kesan wuduk kita. Anggota wuduk yang kita basuh itu semuanya akan bercahaya daripada mahsyar, dan untuk kenal, oh itu umat Muhammad. Sebab itulah Rasulullah SAW bila basuh kepala tu lebihkan sikit, bila basuh lengan tangan itu lebihkan sikit, supaya cahaya itu lebih. Okey, itu yang ketiga, syafaat.
Dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah sebut, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Manusia yang paling dekat dengan aku ialah manusia yang paling banyak berselawat kepadaku. Mana manusia yang akan hampir dengan Rasulullah di pada mahsyar nanti ialah mereka yang paling banyak berselawat kepada baginda. Sayyidina Anas bin Malik tanya, ya Rasulullah, macam mana nak jumpa kamu di akhirat nanti? Maklumlah kita ni orang biasa. Anas bin Malik ini walaupun dia sahabat, tetapi dia merasakan jurangnya terlalu jauh dengan Rasulullah. Macam mana nak jumpa Rasulullah di pada mahsyar nanti? Rasulullah kata, kamu pasti jumpa dengan aku di haudku, di kolamku. Seperti mana kita dah cerita dalam kitab kita terdahulu, kolam Nabi ini ada di luar daripada syurga dan ada yang dalam syurga. Yang dalam syurga itulah dinamakan Al-Kautsar, yang luar itu namanya haud. Yang luar ini pula ada dua. Satu yang diminum oleh umatnya bila bangkit daripada kubur, bila bangkit daripada alam mahsyar itu, bila bangkit di pada mahsyar itu. Yang keduanya sebelum masuk syurga. Jadi Rasulullah sebut, wahai Anas, jangan risau, kamu pasti akan jumpa aku di haudku, di kolamku. Kemudian Anas kata, kalau tak jumpa, engkau pasti akan jumpa aku di titian siratku. Itu amaran pertama, ada 10 minit lagi. Kalau tak berhenti akan ditarik turun. Kalau tak jumpa aku di haud, jumpa di sirat. Dan di sirat ini Rasulullah sebut, ya Allah, salim, salim. Setiap kali umat manusia ini, terutamanya umat Nabi Muhammad SAW ini lalu, Rasulullah akan minta kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Jadi Sayyidina Anas kata, kalau tak jumpa juga, kamu pasti akan berjumpa aku di Al-Mizan, di tempat timbangan amal. Jadi di tempat-tempat ini Rasulullah akan menunggu kita. Dan macam mana supaya Rasulullah ni kenal kita? Sahabat-sahabat tu mungkin Rasulullah kenal lah, sebab hidup sezaman dengan baginda. Kita ni yang hidup 1400 tahun, tidak ada hubungan darah pun dengan baginda. Macam mana baginda nak kenal? Salah satunya ialah dengan banyak berselawat kepada baginda. Dalam hadis yang lain Allah sebut, aksiru alayya minas salah fi kulli yaumin jum'ah. Banyakkanlah berselawat kepadaku, terutamanya pada hari Jumaat. Okey, pada hari Jumaat. Kenapa hari Jumaat? Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Kerana selawat daripada umatku ini akan dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan. Dan sesiapa yang bila dibentangkan di hadapan Rasulullah, ini orang yang berselawat kepadamu ya Allah kepadamu ya Rasulullah sepanjang minggu ini. Jadi orang yang paling banyak berselawat kepadaku, orang itulah yang paling tinggi, paling dekat makamnya dengan kedudukanku. Jadi rupa-rupanya bila kita berselawat, Allah kembalikan ruh kepada Rasulullah, menjawab selawat kita, menjawab salam kita. Dan setiap hari Jumaat dia akan bentangkan, ini orang-orang yang berselawat kepada kamu. Sebab itulah Rasulullah kata, banyakkanlah selawat pada hari Jumaat, kerana nama-nama orang yang berselawat itu akan dibentangkan kepada Rasulullah SAW. Dan apabila nama itu dibentangkan, sekurang-kurangnya insya-Allah Rasulullah tidak akan lupakan kita apabila di dalam perhimpunan mahsyar nanti. Jadi dengan kata lain, Rasulullah ini dah wafat 1400 tahun yang lepas. Tetapi hakikat sebenarnya Rasulullah ini tidak wafat. Kerana apa? Kerana setiap kali seorang manusia ini berselawat kepada baginda, Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan ruh kepada baginda. Maknanya adakah masa mana-mana ketika saat manusia ini tidak berselawat kepada Rasulullah? Bumi ini dia sentiasa berputar. Kalaulah subuh itu yang pertama sekali naik mataharinya dijemput, mana matahari itu akan bergerak. Jadi setiap masa itu akan ada orang yang solat. Bila ada orang solat, pasti mereka berselawat kepada Rasulullah. Jadi tidak ada saat dan detik, 24 jam sehari atas dunia ini, pasti akan ada orang yang berselawat kepada Rasulullah. Dan selawat itu, setiap kali berselawat, ruh akan dikembalikan kepada baginda dan baginda akan menjawab selawat itu. Dengan kata lainnya, Rasulullah ini secara fizikal sahaja dah wafat, tetapi sebenarnya baginda ini sentiasa hidup untuk menjawab selawat dan salam daripada kita. Ini disebut dalam hadis, ma min ahadin
yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Tidak ada seseorang pun yang mengucapkan selawat dan salam kepadaku illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semula rohku ke jasadku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku membalas balik salamnya. Yang bila kita Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allah kembalikan kepada Rasulullah rohnya dan baginda akan jawab salam itu. Jadi maknanya macam mana nak suruh Rasulullah ni kenal kita di pada mahsyar nanti? Salah satunya ialah banyakkanlah selawat kepada baginda, terutamanya pada hari Jumaat. Kerana pada hari Jumaat dibentangkan nama-nama mereka yang berselawat kepada baginda. Yang seterusnya, apa lagi kelebihan selawat? Terhindar daripada apa yang Rasulullah sebut bakhil. Rasul tanya sahabat, tahukah kamu siapa itu orang bakhil? Lalu dijawab oleh Rasulullah, al-bakhir alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu ialah mereka yang apabila disebut namaku, mereka tidak berselawat kepadaku. Jadi lepas ini kalau dengar mana-mana orang menyebut Muhammad, walaupun orang yang sebut itu tak sebut sallallahu alaihi wasallam, kita yang mendengar itu terus sallallahu alaihi wasallam. Orang sebut Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana-mana saja kita mendengar perkataan Nabi ke, Rasul ke, Muhammad ke, terus kita ikuti dengan sallallahu alaihi wasallam, kerana orang yang tidak sebutnya Rasulullah sebut, orang itu orang bakhil. Apa lagi? Ini syarat untuk doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Rasulullah ajar kepada kita, iza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbi subhanahu wastana'u alaihi. Apabila kamu nak berdoa, mulakan doa itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Summa yusalli 'alan nabi. Kemudian kamu berselawat kepada Nabi. Summa yad'u ba'du bima syaa. Kemudian bila dah alhamdulillah, bila dah ucapkan Allahumma salli ala Muhammad, mintalah apa-apa saja yang kamu nak. Jadi syarat untuk doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulakan dengan puji Allah, kemudian diikuti dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sebut, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tergantung di antara langit dan bumi. La yus'ad minhu syai'un. Doa itu tidak dapat pergi kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tusalli ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah doa tadi kita mulakan dengan selawat kepada baginda. Jadi kalau nak doa apa-apa tu, terus mulakan dulu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Doalah. Ataupun sekurang-kurangnya alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Kemudian mintalah doa apa-apa pun. Kalau tak mulakan dengan alhamdulillah, tak disusuli dengan selawat kepada Nabi, doa kita tadi itu tergantung-gantung. Maknanya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin yang terakhir, kelebihan yang terakhir. Nak sebut semua 42 ni berminggu-minggu lah kita nak habis. Saya sebut yang terakhir. Selawat ini ubat duka cita. Kalau ada masalah keuangan ke, masalah kesihatan ke, masalah macam-macam masalah kita atas dunia ini, banyakkanlah selawat kepada Rasulullah. Pada suatu hari Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah ni tanya, ya Rasulullah, banyak mana perlu aku berselawat dalam sehari? Rasulullah kata, ikut kemampuan dah. Ikut kemampuan masing-masing. Ubay bin Ka'ab kata, ya Rasulullah, boleh tak aku selawat kepadamu satu suku daripada waktu yang aku ada? 1/4 daripada waktuku, 24 jam ini, 6 jam sehari nak selawat kepada Rasulullah. Rasulullah kata, itu cukup baik, tapi kalau banyak lagi, lagi baik. Lalu Ubay bin Ka'ab ni kata, ya Rasulullah, macam mana pendapat kamu kalau aku berselawat kepadamu separuh daripada masaku, 12 jam sehari selawat kepada Rasulullah? Rasulullah kata, itu dah terbaik, tetapi kalau lebih daripada itu lagi baik. Dia kata, kalau 3/4 ya Rasulullah? Rasulullah bagi jawapan yang sama, itu terbaik. Ya Rasulullah, kalau seluruh sehari ini 24 jam ini aku berselawat kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah kata, itulah yang terbaik. Izan yakfi hammuka wa yaghfiru dzambaka.
Kalau itulah yang kamu buat, Allah Subhanahu wa taala buang segala kesusahan kamu dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala dosa-dosa kamu. Tapi jangan salah faham pula, jangan tak pergi kerja duduk rumah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya walaupun kita buat kerja tetapi hati kita itu sentiasa ingat, sentiasa berzikir, sentiasa berselawat kepada Rasulullah. Bukan tak kerja buat duduk selawat je, duduk pegang tasbih, bukan. Jangan silap faham pula. Okey, maknanya 24 jam dalam hidup kita ini selain daripada kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, zikir mengingati Allah, salah satu zikirnya ialah dengan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, mungkin kita pergi yang terakhir, mungkin dalam 5 hingga 10 minit lagi. Apa selawat yang kita nak ucapkan? Jangan pening-pening kepala dengan pelbagai lafaz selawat. Lafaz selawat yang Rasulullah ucapkan ada 2 saja. Yang pertama, yang paling ringkas bagi orang yang sentiasa sibuk macam kita ini. Yang tak sibuk pun kita buat sibuk. Apa doa, apa selawat yang paling ringkas? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah apabila sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, macam mana kami nak berselawat kepadamu?" Allahumma salli ala Muhammad. Dalam ketika yang lain sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa selawat yang paling baik yang boleh kami ucapkan?" Rasulullah sebut, itulah selawat yang kamu ucapkan di dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah lafaz selawat yang Rasulullah kata terbaik yang kamu ucapkan. Cuma dalam beberapa riwayat adalah tambahan-tambahan sikit perkataannya, tetapi dia tidak lari daripada itu. Jadi jangan pening-pening kepala, banyak nak 2 tu je. Kalau sibuk, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau rasa nak yang terbaik, selawat Ibrahimiyah itu. Kemudian yang banyak-banyak lafaz selawat tu. Yang tadi saya mulakan tadi, Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Itu tidak ada kaitan dengan Anwar. Itu namanya selawat Al-Anwar. Tidak ada kaitan dengan masalah politik sekarang ini. Itu salah satu daripada selawat yang dikarang oleh para ulama kita. Bukan daripada Rasulullah SAW. Tetapi boleh ke tidak kita nak beramal dengan selawat ini? Ulama berbincang, dikata tidak ada masalah. Amalkanlah sebagai nak tunjuk kasih cinta kita kepada baginda. Dan secara ringkasnya ada 5 selawat yang popular di kalangan orang kita ini. Okey, saya sebutkan yang pertama, yang saya ucapkan tadi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar, hingga ke akhirnya. Itu namanya selawat al-anwar, selawat cahaya. Selawat yang biasanya imam baca ketika nak berdoa. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat. Itu namanya selawat al-munjiyah. Juga bukan daripada Rasulullah. Dibuat oleh para ulama, terutamanya ulama-ulama sufi. Nak tunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah, mereka buat selawat-selawat ini, mereka tambahkan sifat-sifat kepada Rasulullah dan mereka amalkan. Jadi kalau kita nak amalkan, teruskan, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Tetapi jangan lupa tadi, yang asalnya hanya 2 je. Allahumma salli ala Muhammad dengan selawat Ibrahimiyah tadi. Yang lain-lain itu selawat bukan daripada Rasulullah, tetapi dicipta oleh ulama-ulama kemudiannya sebagai manifestasi cinta kasih mereka kepada Rasulullah. Mereka karang selawat-selawat ini. Antara selawat yang popular di kalangan bangsa kita ni dan kalangan orang kita ini, selawat at-tib. Ini selawat perubatan, selawat kesihatan. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu selawat tib, bukan juga daripada Rasulullah. Kalau kita nak amalkan, boleh amalkan. Dan antara selawat-selawat lain lagi, selawat yang dinamakan selawat al-fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq
nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ini namanya selawat Al-Fatih, bukan juga daripada Rasulullah. Boleh beramal. Dan satu lagi selawat dinamakan selawat At-Tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadin kulli ma'lumin lak. Jadi itu ada 5 selawat supaya kita ini tidak salah faham. Kita anggap ini selawat yang daripada Rasulullah. Tidak. Ini dikarang oleh para ulama, terutamanya ulama-ulama sufi, sebagai nak tunjukkan cinta kasih mereka kepada Rasulullah. Mereka buat kata-kata ini, dan kata-kata ini tidak menyimpang pun daripada Islam, memuji-muji Rasulullah. Kalau kita nak beramal juga dengan apa yang dibuat oleh para ulama ini, silakan, tak jadi masalah. Tetapi kalau ditanya mana selawat yang terbaik, dia tetap selawat Ibrahimiyah yang kita sebutkan di awal-awal tadi. Jadi manusia ini, kita ini kadang-kadang kita ini ada sikap, ada sifat al-malal. Malal ini jemu. Kadang-kadang asyik benda yang sama saja, boring juga. Jadi sekali-sekala tukar-tukar, tak jadi masalah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sekali, kadang-kadang dengar imam baca Sayyidina, kadang-kadang tak ada Sayyidina. Jadi yang mana satu daripada Rasulullah? Kalau ditanya yang mana satu daripada Rasulullah, Rasulullah ucapkan tanpa Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi tak bolehkah kita tambahkan Sayyidina? Mereka yang datang selepas Rasulullah ini rasa tidak beradab sekiranya sebut nama Rasulullah tanpa disebut pangkat baginda di permulaan, di hadapannya. Jadi kita ini rasa kasar bunyi Muhammad. Jadi kita ini sebagai adab kita kepada Rasulullah, walaupun Rasulullah tak suruh, tetapi kita sebagai hamba ini, cinta kasih kita kepada baginda, kita rasa tak boleh rasa kasar bunyinya. Jadi kita tambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Cuma ulama bincang juga, dalam solat mana kita nak utamakan? Nak sebut sayyidina ke tak sebut sayyidina? Dalam solat yang lebih utama kita tinggalkan sayyidina. Sebab lafaz yang diajar oleh Rasulullah tanpa sayyidina. Tapi kalau sebut Sayyidina sekalipun tidak menjejaskan apa-apa. Okey, di luar solat tidak ada pertikaian di kalangan ulama, sebutlah Sayyidina. Itu kalau tak sebut pun tak jadi masalah. Orang yang tak sebut, dia berpegang kepada Rasulullah ajar dulu tanpa Sayyidina. Betul juga. Sebab mereka buat apa yang Rasulullah suruh. Kita sekarang ini sebut Sayyidina. Sebab apa tujuannya? Sebagai tunjuk cinta kasih hormat kita kepada baginda, kita letakkan di hadapannya Sayyidina Muhammad. Sayyidina ini maknanya penghulu kami, ketua kami. Cuma sebutnya betul Sayyid. Jangan sebut Sayyidina. Sayyidina, dia ada sabdu situ. Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan sebut Allahumma salli ala Sayyidina. Sayyidina tu yang anak kita main kat rumah. Main Sayyidina, itu Sayyidina. Ini Sayyidina. Ada sabdunya Sayyidina. Jadi kalau nak sebut, sebut dengan betul. Kalau tak nak sebut, kalau sebut salam baik tak sebut. Okey, ada Sayyidina. Okey, Sayyidina. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sempat malam ni cuma nak beritahunya kita yang kedua selepas kita dah tahu siapa Rasulullah SAW pada pagi tadi. Jadi yang kedua nak tunjukkan cinta kasih kita kepada baginda, banyakkanlah selawat kita kepada baginda. Tanda kita ini kasih kepada Rasulullah, kita ini sentiasa ingat di minda kita, di jiwa kita, dan kita buktikan ingatan itu dengan kita sebut di lidah kita. Pilihlah mana-mana lafaz selawat yang kita rasa paling cocok dengan diri kita, tetapi jangan dilupakan selawat yang paling utama ialah selawat Ibrahimiyah yang selalu kita baca dalam tahiyat akhir itu. Wallahu alam. InsyaAllah pertemuan kita yang ketiga hari pagi Ahad nanti, untuk kita tengok yang ketiga, iaitu tadi siapa Rasulullah SAW, malam ini selawat dan salam, dan insya-Allah pada hari Ahad pagi minggu depan kita nak tengok pula yang ketiga,
iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai cinta kita nak tunjuk kita ini kasih kepada Nabi, kita kena tiru apa yang Nabi buat, apa yang Nabi suka, apa yang Nabi makan, apa yang Nabi pakai, sebagai nak tunjuk kita ini cinta kasih kepada baginda. InsyaAllah jumpa pada Ahad, pagi Ahad minggu depan dengan kita yang ketiga. Okey, alhamdulillah. Jadi semoga ada manfaatnya. Jadi perbanyakkanlah selawat kepada Rasulullah sekurang-kurangnya 10 kali pada waktu pagi, 10 kali pada waktu petang. Adrakathu syafaati. Semoga kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk kami mengingatimu, bantulah kami untuk kami mensyukuri nikmatmu, bantulah kami untuk kami memperelok, memperbaiki amal ibadah kepadamu. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kazib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada nifak, kepura-puraan. Bersihkanlah amalan kami daripada riya, menunjuk-nunjuk. Bersihkanlah lidah kami daripada pendustaan. Bersihkanlah amalan kami daripada pengkhianatan. Sesungguhnya Engkau mengetahui pengkhianatan mata. Engkau mengetahui apa-apa yang tersemat di dalam dada. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min a'malin la turfa' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, hindarilah kami daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, amalan-amalan yang tidak diterima, serta doa-doa yang tidak didengari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw